La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membacakan doa masuk dalam masjid. Walaupun ini surau, saya tahu, tapi sama saja kita boleh baca doa. Kemudian saya yakin dan pasti melihatkan surau yang begitu besar ini, yang begitu terancang ini, maka surau ini dihidupkan dengan solat 5 waktu berjemaah. Betul kan? Jadi surau yang mempunyai sifat-sifat ciri-ciri sebagaimana pengurusan masjid, adanya azan 5 waktu, adanya solat 5 waktu dan sebagainya. Maka yang keduanya kita boleh niatkan i'tikaf walaupun kita berada di surau, tapi surau yang memenuhi syarat sebagaimana pengurusannya sebagaimana masjid. Boleh rujuk mana-mana fatwa dan sebagainya, boleh rujuk Bayan Dinas. Maka insya-Allah pertamanya marilah sama-sama kita membaca doa sebagaimana doa yang kita bacakan apabila kita masuk dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal musalla lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan lagi bayi yang duduk dekat tiang tu kan. Mula-mula dia nampak ustazah seorang, lepas tu nampak ustazah dah jadi 2. Lepas dah 2 orang, dia jadi tak nampak terus ustazah tu. Masya Allah. Dah rezeki duduk kat tiang, nak duduk kat dinding dan sebagainya. Bukan senang nak tegak tu kalau ada tiang tu kan. Alhamdulillah, saya nampak macam dekat luar dah tak boleh masuk. Jadi boleh tak rapatkan? Ini nak duduk rapat lagi pun boleh ni. Orang perempuan dia bukan duduk dia seorang je, handbag dia pun ada tempat duduk juga. Dia dah lah, dia duduk sebesar-besarnya, lepas untuk handbag dia pula satu tempat duduk. Jadi sebenarnya sebagaimana kita nak duduk selesa, kita fikirkan juga sahabat kita di luar juga nak selesa. Dan insya-Allah formatnya saya hari ini akan gunakan separuh masa kita akan mula muqaddimah tajuk kita, dan separuh masa lagi saya akan menggunakan buku saya sendiri, Sahabat Dunia Akhirat. Jadi saya nak tengok berapa ramai yang belum ada buku ni angkat tangan. Okey, masih ramai. Kita minta Fadilatul Ustaz Hazmi rasanya dah sampai. Kaedah saya ialah kita akan edarkan buku ni. Biarlah semua orang pegang, sama ada dia nak beli atau tidak, tu nombor 2. Jadi kalau ada plastik boleh terus buka. Kalau rasa berkenan dan berminat, berhajat untuk memilikinya, maka terus pegang. Bayar selepas habis program nanti di luar sana. Harganya RM25. Dan buku ni insya-Allah puan-puan, ibu-ibu tak menyesal untuk memilikinya. Saya peringkat awal tak yakin sangat nak promote, tapi lama-lama dapat feedback yang baik. Alhamdulillah buku ini sesuai untuk ditadabbur. Kemudian insya-Allah menjawab juga berapa tajuk kita akan pilih yang berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Dan setiap pembelian ia akan sangat-sangat membantu kerja-kerja dakwah yang kami sedang giat lakukan.
Pertama, kepada non-Muslim, kita ada aktivis yang pakar, yang mahir. Mereka di kalangan mu'alaf yang dah masuk Islam lebih 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Mereka ada kelebihan dari sudut bahasa, sama ada Chinese ataupun Indian. Kemudian yang kedua, kemahiran ataupun kepakaran dari sudut bangsa, mereka memahami, saling memahami. Jadi kita memang ada aktivis antara yang ikut sama kita hari ni, Aminah Lim namanya. Kita menanggung lebih kurang 20 aktivis yang melakukan kerja dakwah yang sangat kerja dakwah yang kita sendiri tak mampu untuk lakukannya. Okey, insya-Allah yang mengedarkan, saya rasa sila edarkan secara banyak terus. Kita ada 500, insya-Allah cukup. Ya, maksud saya 5 biji, 10 biji pas saja. Tak perlu kita nak agih satu-satu lambat. Maksudnya agihkan terus banyak-banyak. Pas-pas saja. Kalau bagikan satu-satu macam tu payah. Gerakkan saja buku tu. Setiap pembelian membantu kerja-kerja dakwah kita. Kepada non-Muslim dan juga kepada yang masuk Islam, mu'alaf, start daripada awal dia masuk sampailah akhir kita uruskan. Peringkat nak menggajikan orang untuk mengajar mereka solat, baca Quran. Bagi kita mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu mudah. Bagi mereka yang baru masuk Islam, mereka makan masa berbulan-bulan untuk pandai menyebut kalimah syahadah. Untuk boleh solat memakan masa bertahun-tahun, baru mereka betul-betul boleh solat dengan sempurna. Sebab kita kekurangan tenaga pengajar untuk mengajar mu'alaf yang masuk Islam. Kadang-kadang mampu mengajar sebulan sekali sahaja. Tapi insya-Allah selepas ini kita akan giatkan lagi. Setakat ni kami mampu menggaji lebih kurang dalam 10 ke 15 orang aktivis mu'alaf. Maksudnya untuk gaji saja kita memerlukan 40 ke 50k sebulan. Tapi daripada insentif inilah, jualan-jualan buku, kuliah dan sebagainya sangatlah membantu. Alhamdulillah. Okey, kita tak boleh nak teruskan lagi selagi mana tak tenang. Boleh tak orang belakang hantarkan ke bahagian depan? Kesian bahagian depan ni tak sampai. Urus dia. Boleh tak bahagian depan tak sampai? Pas sahaja banyak-banyak. Okey. Sementara nak tunggu tenang tu, kita zikir sikit, boleh selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Buat lagi. Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhum buduru, misla husnika ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Last, kuat sikit. Ya Habibi ya Muhammad. Pusing Atika? Rusan khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Terakhir,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak surau, jawatan kuasa daripada muslimin muslimat. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada ketua muslimat kita dan semuanya. Terima kasih kepada muslimat-muslimat yang hadir, khususnya para ibu, para wanita salehah perhiasan terindah dunia, insya-Allah. Pada para wanita, insya-Allah bakal penghuni, bakal bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, para muslimah sekalian, Allah lahirkan kita menjadi seorang wanita. Ini satu nikmat yang begitu tinggi yang Allah kurniakan kepada kita. Allah takdirkan kita pula lahir sebagai wanita Islam. Allahu akbar. Di luar sana ramai wanita yang lebih baik daripada kita, lebih lembut daripada kita, lebih penyayang daripada kita, lebih hormat suami, mungkin lebih hormat ibu ayah, lebih banyak melakukan pengorbanan dalam hidupnya. Tetapi ia bukan Muslim, dia tidak Islam, dia tidak kenal bahawasanya Allah itu Tuhan mereka, dia tak kenal bahawa Nabi Muhammad itu nabinya, dia tidak tahu bahawasanya Al-Quran itu kitabnya. Maka segala kebaikannya, segala apa yang dia korbankan dalam hidupnya, kesabaran yang dilalui sebagai wanita, sebagai ibu ataupun sebagai isteri, tidak dicatat sedikit pun pahala, ganjaran dan sebagainya. Dan sekiranya dia mati dalam keadaan tidak mengenal Allah, maka begitulah pengakhiran hidupnya. Dan bagaimana kehidupannya di akhirat, kita sendiri maklum. Kerana itu nikmat yang tidak ada tandingan dengan apa jua nikmat. Sama ada nikmat mempunyai suami yang baik, ataupun anak-anak yang baik, ataupun sebuah rumah yang baik, kenderaan yang baik, wajah yang cantik dan sebagainya. Tidak ada taranya dengan nikmat kita lahir sebagai Islam. Kita lahir, dalam hati kita Allah terus campakkan iman ketika kita kecil. Bila kita dengar suatu cerita yang di luar logik akal kita, cerita kisah Nabi Nuh, peristiwa banjir besar yang berlaku selama lebih kurang 3 bulan lebih, bukan sekejap ya. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh alaihi salam, banjir besar itu berlaku melibatkan seluruh dunia, seluruh bumi, ditenggelami air 3 bulan lebih. Di dalam Al-Quran merakamkan peristiwa tersebut bila berlakunya gelombang tu ataupun ombak banjir itu, tingginya setinggi gunung, lebih tinggi daripada gunung. Kalau kita tengok gunung Everest tu tinggi tu, ombak itu jauh lebih tinggi daripada itu. Tapi hebatnya kapal yang dibina oleh Nabi Daud alaihi salam, melalui Allah yang hakim yang maha bijaksana, memberikan ilham kepada Nabi Nuh. Dengan ilhamnya Allah yang musawwir yang maha kreatif, boleh bertahan dalam lautan yang begitu hebat geloranya. Hari ini kalau adalah, macam mana ni, nak tutup ke nak buka? Saya rasa lebih baik buka ya, daripada tadi duk confuse, buka ke tutup. Saya pun dah confusing. Saya rasa elok buka je bila nampak terang kan. Kalau malap jadi lelap nanti. Ni ada lagi belah sini tak buka ni, bila lagi nak lampu yang banyak. Okey, subhanallah. Jadi dadah ya main tutup buka. Dia test tu kan. Subhanallah.
Jadi Masya Allah, kalaulah kita lahir sebagai umat Nabi Nuh, belum tentu kita akan ikut Nabi Nuh yang disebut sebagai gila kerana membina kapal di atas bukit. Orang kalau nak bina kapal, bina di tepi pantai, nanti dah siap akan diheret masuk ke pantai, masuk ke laut. Tapi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk bina kapal di atas bukit. Kalau hari ini kita tengok ada orang bina kapal di atas bukit pun, kita akan kata orang itu tidak siuman. Sebab itu belum tentu kita akan ikut Nabi Nuh sekiranya kita lahir menjadi umat Nabi Nuh. Nabi Nuh antara Nabi yang paling lama melakukan dakwah, 950 tahun. Ini disebut di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, 950 tahun melakukan dakwah. Yang ikut riwayat yang pertama mengatakan 80 orang sahaja di kalangan ribuan umatnya. Ada yang kata 40 orang sahaja. Subhanallah. Dan Nabi Nuh adalah Nabi yang paling panjang umurnya. Setelah 950 tahun dan sebelumnya campur lebih kurang 1400 tahun umur Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita hari ni tanya umur, makcik umur berapa? Baru 400 tahun. Contohlah kalau ada jawab macam tu dia dari zaman Nabi Nuh tu. Maksudnya tidak ada Nabi kata umatku sekitar 60 tahun saja. Sebab itu ramainya meninggal paling ramai. Jarang-jarang kita jumpa orang umur 80, 90, 100. Paling ramai meninggal umur di usia 50, 60, 70. Sekiranya kita lahir sebagai umat Nabi Musa sekalipun, belum tentu kita ikut Nabi Musa. Nabi Musa kerjanya apa? Sebagai kayu api, pengumpul kayu api. Masa tu bila pergi jauh, meninggalkan istana, membawa diri bila dikejar oleh tentera Firaun dan sebagainya. Menjadi orang kampung, buat kerja kampung dan sebagainya. Bila berlawan dengan Firaun yang mempunyai kuasa yang begitu hebat, siapa yang nak ikut Nabi Musa alaihi salam? Allahu akbar. Sebab itu bersyukur kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita telah terpisah 1400 tahun lebih, tetapi kerana air mata, air keringat, air darah yang mengalir pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada batang tubuh para sahabat Nabi, para pejuang-pejuang agama Allah, para balu yang menangisi pemergian suami mereka, anak-anak yang kehilangan ayah mereka dalam medan perang, dan pejuang-pejuang agama Allah ini berterusan sampai saat ini. Mereka memperjuangkan Islam supaya Islam ini sampai kepada kita pada hari ini. Allahu akbar, subhanallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang barakah, Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sini di rumahnya. Allah kumpulkan kita di sini di majlisnya, di taman syurganya yang sementara di dunia. Mudah-mudahan Allah juga akan mengumpulkan kita kembali di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekarang saya minta tolong salam dengan orang kiri dan kanan. Sabar dulu, sabar. Tunggu dulu arahan sampai habis. Orang perempuan macam tu lah kan, tak menyambau. Subhanallah. Macam ni. Sebab kalau saya tak suruh macam ni, tak minta buat begini, mungkin sampai balik dia tak perasan siapa duduk kat sebelah. Yang dia perasan kalau orang tu mengantuk ke ataupun main telefon. Dua tu. Ada main telefon, yang tu dia perasan lah tu. Ataupun orang tu terlebih faham. Saya tak tanya faham ke tak pun dia angguk juga. Itu tanda-tanda jiwa yang tenang. Boleh tidur dalam apa jua keadaan. Walaupun suara ustazah ni kan main kuat lagi, dia tetap boleh bertahan lena. Subhanallah. Jadi saya nak minta salam dengan orang kiri dan kanan. Kemudian katakan kepada dia, kamu sahabat saya dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sama-sama masuk syurga. Ingat tak ayat tu? Panjang tu. Salam, salam, tengok mata. Jangan duk sibuk tengok hidung dia kembang ke, mancung ke, pipi dia tu licin ke tak licin ke, dia pakai gincu merah ke tak ke, tak payah duk tengok lah. Sekarang salam, mata tengok mata,
cakap dengan tenang sambil senyum. Awak sahabat saya dunia akhirat, walaupun kali pertama bertemu, dengar dulu, sabar, dia tak ada mula lagi. Aduh, dia cakap anak tak menyabar, dia lebih lagi daripada budak-budak. Macam ni, kenapa saya minta Allah yang takdirkan, Allah yang qadir, yang muqtadir, Allah yang menentukan dan Allah yang berkehendak siapa duduk sebelah kita saat ini. Allah ya jami', yang maha menemukan. Ada yang kita duduk sebelah ni kita tak tahu, tiba-tiba tadi semua bergerak dah beralih dah. Kita pakat nak duduk sebelah orang kita kenal, tiba-tiba beralih dan kita tak tahu. Kita datang daripada keluarga yang berbeza, tempat yang berbeza. Saat ini Allah temukan kita bukan sia-sia, bukan saja-saja. Nanti kita akan bacakan hadis Nabi yang mana sahabat boleh tarik sahabat sama-sama masuk syurga. Yang mana Allah temukan kawan di tempat-tempat yang seumpama ini, di tempat-tempat ibadah di rumah Allah. Sebab itu ada orang Allah temukan di tempat maksiat, ada di tempat lara, dia ada di tempat sia-sia. Tapi bila Allah temukan kita di rumahnya, di majlisnya, di taman syurganya, maka sangat rugi kalau kita tak bersahabat, tak berkasih sayang dengan orang kiri kanan sekurang-kurangnya. Kalau tak buat macam ni, balik nanti sampai sudah tak bersalah, tak bertegur siapa. Sebab daripada awal hari ni nak sempat juga selfie dengan Ustazah. Jadi habis je dia terus bangun, dia tak perasan siapa orang kiri kanan. Jadi pertama salam tengok mata, mula-mula dengan orang terpulang mana yang sempat dulu kiri ke kanan. Kemudian cakap, awak sahabat saya dunia akhirat, insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Okey, ikut saya boleh? Okey, ikut saya dulu. Awak sahabat saya dunia akhirat, insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Okey, 1, 2, 3. Nak peluk, nak cium pun boleh. Tengok mata, cakap sampai habis. Lajunya cakap. Subhanallah, Subhanallah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ikut saya boleh? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Maksudnya ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, taukanlah hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Saya dah agak dah orang perempuan, walaupun bukannya lebih-lebih sangat, tapi ada yang menangis Tuhan. Padahal suruh salam, suruh cakap, tapi memang orang perempuan macam tu. Dia pantang disentuh, dia pantang tu peluk-peluk. Dia dah mengalirkan air mata. Sebab apa? Allahu Akbar. Bila kita sebut awak sahabat saya dunia akhirat, rasa sebab. Allah masuk syurga rasa sebab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mampu berhujah di hadapan Allah kelak. Ya Allah, dia sahabatku, sama-sama di surau sekian, pada tarikh sekian, pada hari sekian ya Allah. Sama-sama kami menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, dialah yang nyampaikan ilmu ya Allah. Asma Harun. Kalau tak ada saya dalam syurga, tolong tarik. Sebab itu saya hadir pada saat ini. Bukan sebagai seorang guru, tidak. Tapi sebagai sahabat kepada sahabat. Kita adalah sahabat kepada sahabat, kita jadi rapat. Suami isteri bila jadi sahabat, jadi rapat, boleh saling tegur menegur.
Bila seorang ibu mertua dengan menantu, dia jadi sahabat, jadi kawan, jadi rapat. Tapi 20 tahun itu anggap menantu itu adalah hanya mak mertua, maka dia boleh jadi berlawan, bukan kawan. Kalau seorang pemimpin dengan rakyat, jadi sahabat, jadi kawan, jadi rapat, pemimpin boleh ditegur oleh rakyat. Apabila orang kaya dengan orang miskin jadi sahabat, jadi rapat, saling tolong menolong dalam senang ataupun susah. Nabi dengan para sahabat melangkaui hubungan sahabat daripada hubungan mak mertua, bapa mertua ataupun menantu. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW ketika melakukan hijrah, dia melakukan hijrah dengan bapa mertuanya Abu Bakar. Tapi dalam catatan sejarah kita akan sebut Nabi melakukan hijrah dengan sahabatnya. Sedangkan Sayyidina Ali adalah menantunya, tapi disebut sahabatnya. Kerana sahabat boleh melangkaui segala hubungan ataupun batasan. Allahu Akbar. Jadi anggaplah saya sebagai sahabat puan-puan sekalian, dan saya juga menganggap puan-puan adalah sahabat dunia akhirat. InsyaAllah sahabat boleh saling membantu di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Hadis Nabi yang pertama yang saya akan bacakan sebagai mukadimah untuk memberi nilai erti, menambahkan lagi nilai erti persahabatan yang Allah temukan kita pada hari ini. Walaupun mungkin kita bertemu sekejap saja dan kita terus berpisah selepas ini, tapi tetap dirakam, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Betul atau tidak? Pertemuan kita hari ini dirakam, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Maka sedikit pun tidak akan sia-sia, lagi-lagi pertemuan yang diaturkan begitu indah ini. Subhanallah, hadis yang pertama yang ingin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza khalafal mu'minuna minan nar fawallazi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihimul ladzina fin nar yaquluna Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna fayuqalu lahum akhriju man araftum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Iman, hadis riwayat Muslim nombor 454. Yang bermaksud insya-Allah kita sama-sama cuba hayati dan perhalusi fahami hadis ni. Sekarang sementara saya nak bacakan hadis ni, saya minta semua pegang tangan orang kiri dan kanan. Pegang tangan semua kuat-kuat, boleh selitkan jari. Subhanallah. Terpulang nak selit macam mana, ada selit macam ni, ada selit macam ni. Yang penting jangan sampai sakit sudah orang. Okey, angkat sikit nak tengok pegang belum? Okey, subhanallah. Ada yang pegang ujung jari macam tu. Sebab kata pegang jari, dia pegang anak jari. Tak apa. Jangan lepas sampai habis saya baca hadis ni, boleh? InsyaAllah tangan yang saling bertaut akan kekal bertaut sampai mahsyar, sampai saling tarik menarik masuk syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan bukan sekadar tangan yang bertaut, tapi hati juga bertaut, yang mana kita sangat berkehendakkan kebaikan untuk semua orang, yang mana kita sangat berkehendakkan semua muslimat, sama ada yang menutup aurat ataupun belum menutup aurat dengan sempurna, kita sangat berkehendakkan semua masuk syurga Allah. Jangan ada terlintas dalam hati kita melihat seseorang itu lalu kita menganggap dia ahli neraka. Bahkan kita mengharapkan semuanya, insya-Allah, ya Allah berilah kami hidayah, niatkan kita dan juga orang yang kita lihat masih melakukan maksiat. Ya Allah, kembalikan kami ya Allah ke tempat asal kami, iaitu di syurga-Mu ya Allah. Itu asal kita, asal Nabi Adam pernah menetap di syurga, kita anak cucu Nabi Adam. Mudah-mudahan kita semua akan kembali ke tempat asal kita, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Pegang kuat-kuat orang sebelah kiri kanan biar berpeluh. Jangan naik bulu roma ya.
Ada setengah orang dia tak boleh pegang lama-lama. Dia rasa lain macam naik bulu roma, rasa kembang. Sekarang memang mungkin rasa begitu. Tetapi bila di mahsyar kelak, kita sangat mengharapkan ada orang-orang yang sedang menuju ke syurga sama menarik tangan kita. Allahu Akbar. Hadis tadi itu membawa maksud, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan memaksa, dengan merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka. Mereka berkata, "Ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, salat dan menunaikan haji bersama kami." Lalu dikatakan kepada mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu." Allahu Akbar, subhanallah. Inilah sandaran hadis Nabi yang dijadikan hujah bahawasanya kawan, sahabat boleh tarik kawan dan sahabat sama-sama masuk syurga. Walaupun telah berada di neraka, tetapi apabila hubungan persahabatan itu dibina atas dasar ibadah, akidah, akhlak yang mulia, maka semua itu boleh jadi hujah, boleh jadi sebab untuk diperlihatkan di hadapan Allah kelak. Maka insya-Allah mudah-mudahan pertemuan pada hari ini juga boleh jadi Allah kelak. Ya Allah, dia sahabatku, ya Allah, di majlis ilmu sekian-sekian kami bertemu sekian-sekian. Mungkin hari ini kita akan lupa, besok, minggu depan kita akan lupa siapa duduk sebelah kita. Tetapi di mahsyar kelak, apa jua yang kita sekecil apapun kita akan ingat, kita akan sebut, sebab dia akan dirakam semuanya setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, pegang lagi tangan tu ya. Allahu Akbar, biar dia rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasuffun nasu yawmal qiyamati sufufan, fayamurru rajulu min ahli nari ala rajuli, fayaqulu ya fulanun ama tazkuru yawma istasqaita fasaqaituka syarbah, qala fayashfa'u lahu, wa yamurru rajulu fayaqulu ama tazkuru yawma nawaltuka tahuran fayashfa'u lahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang bermaksud pada hari kiamat ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melawati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, "Wahai fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air, lalu aku memberi kepadamu?" Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya, iaitu memberikan pertolongan kepadanya. Seorang yang lain pula berkata kepada ahli syurga yang lain, "Ingatkah engkau suatu ketika dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci?" Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Maksudnya memberikan pertolongan. Allah benarkan barisan ahli syurga membantu barisan ahli neraka tersebut untuk sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Hadis yang pertama, muslimat sekalian, jangan sekali-kali kita merasakan kita tidak layak ditarik oleh sesiapa pun untuk masuk ke syurga. Bahkan jangan sekali-kali kita rasa kita pula yang layak tarik orang. Siap kita cakap dengan kawan-kawan, "Kau jangan risau, aku tarik engkau nanti. Kau jangan bimbang lah, engkau semua aku tarik." Kau main lagi. Dia rasa dia tu jamin ahli syurga. Allahu Akbar. Kerana kita terlalu banyak dosa untuk menjadi sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Kita terlalu banyak dosa. Dosa sebagai anak tak terhitung. Dosa sebagai isteri tak terhitung dosa kita. Bagaimana kita menyakiti hati suami, bagaimana kita meninggikan suara, bagaimana kita tak beri hak kepada suami, bagaimana kita suka mungkit kebaikan kita. Semua itu sedang dihitung tanpa henti daripada dulu sampai sekarang. Dosa kita sebagai seorang ibu terhadap anak. Kalau dosa anak terhadap kita, jauh lebih banyak dosa kita terhadap anak. Kalau hari ini kita kecil hati dengan anak kita, perangai mereka, kata-kata mereka, percayalah mereka itu adalah acuan kita.
Kalau hari ini mereka tinggikan suara, asbab kita juga suka tinggikan suara dalam proses mendidik. Kalau hari ini anak kita suka mengungkit, sebab dalam proses kita membesarkan anak-anak kita juga banyak mengungkit, susah payah kita besarkan dia. Kalau hari ini anak banyak menjawab, kerana mereka lihat bagaimana kita banyak menjawab pada ayahnya, kepada suami kita. Kalau hari ini anak kita bersuara kasar, sebab kita juga kasar dengan mereka. Allahu Akbar. Dosa kita dalam proses mendidik anak begitu banyak. Kalau nak hitung dosa kita dengan kawan-kawan kita sama belajar, dengan pesyarah, dengan orang yang kita umpat, kita dah mengumpat beribu-ribu, bahkan mungkin puluh ribu manusia. Tak terhitung berapa orang, kita dah lupa siapa. Kita terlalu banyak dosa untuk menjadi sebab dicampakkan ke dalam neraka. Dan kita sangat sedikit amal soleh kita, ibadah kita untuk jadi sebab masuk syurga. Kerana itu, kita sangat mengharapkan pertolongan yang pertama daripada syafaat, iaitu syafaatul kubra, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang kedua dalam hadis Nabi sebut ada 3 orang yang boleh memberi syafaat. Yang pertama syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syafaatul malaikah, syafaat para malaikat, sebagaimana yang kita sedang dapat daripada para malaikat saat ini. Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang berada di majlisil ilmi, majlis ilmu, ataupun berada di rumah Allah, maka para malaikat mendoakannya dengan 3 doa. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa tub alaihi, terimalah taubatnya. 2 jam kita berada di sini hari ini, 2 jam kita dapat syafaat, iaitu doa daripada para malaikat. Itulah maksudnya syafaat malaikat. Saya nak tanya, antara doa kita dengan doa malaikat, mana lagi makbul? Malaikat tidak pernah buat dosa. Malaikat bila meminta dengan Allah dengan khusyuk, malaikat bila meminta dengan Allah tanpa ada apa-apa kepentingan, malaikat meminta tanpa penat bagi pihak kita. Kalau kita nak minta dengan Allah, walaupun perkara yang kita sangat suka sekalipun, kita tak mampu untuk setengah jam tanpa henti. Minta apa dengan Allah? Ya Allah, berikanlah aku kekayaan, tertidur. Walaupun minta kaya setengah jam pun tak boleh nak bertahan lama. Itu minta yang kita suka. Allahu Akbar. Bayangkan bila malaikat mendoakan kita, Allahu Akbar, itu syafaat malaikat. Dan yang ketiga dalam hadis tersebut, Nabi sebut syafaat alim ulama. Dalam hadis lain menjelaskan alim ulama diberikan oleh Allah memberi syafaat kepada beberapa orang. Allahu Akbar. Saya tak ingat berapa orang. Tapi dalam mafhum yang lain, para ulama kata maksud syafaat alim ulama ialah alim ulama penunjuk jalan kebenaran. Allahu Akbar. Siapa yang mencintai alim ulama, mencintai Rasulullah, Nabi sebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Berhati-hati siapa orang yang kita cinta ketika di dunia. Kalau kita mencintai dan berada di belakang orang yang melakukan maksiat, kita bimbang di masyarakat kelak kita dibangkitkan bersama kelompok mereka. Tapi kalau kita berdiri di belakang alim ulama yang benar, insya-Allah kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebab itu kita sangat memerlukan syafaat pertolongan sahabat-sahabat. Kita tidak tahu siapakah orang yang mulia di kalangan kita. Sebab yang pastinya Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu orang yang paling bertakwa. Takwa itu bukan boleh diukur dengan pakaian, bukan dengan ilmu, bukan diukur dengan kedudukan, sebab dia alim ulama, sebab dia ustaz, ustazah, bukan kerana gelaran. Takwa itu Nabi sebut takwa hahuna. Nabi kata takwa itu di dalam hati. Kita nampak mungkin orang sebelah kita pakaian dia biasa saja, tak selabuh tudung kita pakai. Mungkin baju dia biasa saja, tapi mungkin hatinya sangat takut kepada Allah. Dia seorang isteri yang solehah. Mungkin orang sebelah kita tu dia tak tinggikan suara pada suami dia. Dia sangat taat pada suaminya.
Walaupun ada sesuatu yang menyebabkan dia teruji untuk taat, tapi dia taat kerana Allah. Dan mungkin ada orang yang pakai nampak labur, tudung pun labur, contoh saja ni ya. Nampak je macam ustazah, ya Allah baiknya, belum tentu saya ni baik di rumah. Mungkin yang nampak baik tu kat rumah akan main lagi suara dia. Bila panggil makan tu dia sound satu rumah. Bang, makanan dah siap ni, tak reti, tak faham bahasa ke? Contoh tak adalah macam tu kan, teruk sangat. Ada orang rumah 2 tingkat, dia panggil isi keluarga makan, memang tak payah guna speaker lah. Dah siap ni, turunlah, bunyi macam tu sekali. Sebab kuat sangat, ekor kat belakang. Allah, dia naik atas, dia duduk kat sebelah bang, makanan dah siap dah. Allahu Akbar. Ini sini lah ni semua macam ni belaka kan. Subhanallah. Bila kerja suami, Assalamualaikum bang. Bunyi gelak tu macam terbalik tu kan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sebenarnya maksud saya ialah kita tak tahu siapa yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia ini maksudnya ialah sama ada depan orang ataupun ketika tidak ada orang, dia masih memiliki akhlak yang sama. Sebab itu bila ditanya, nak kenal pasti kita ni ada penyakit riak atau tidak, adakah sama akhlak kita, ibadah kita ketika di hadapan orang ataupun ketika seorang-seorang di rumah. Ada orang kalau ada makan-makan lepas ni, wallahu alam, saya tak tahu ada makan ke tak. Nampak gaya macam tak ada. Depan orang kamai, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bar, makan lembut, Allah. Setiap suapa tu bismillah. Bila balik rumah dahaga panas-panas ni, subhanallah, nampak water dispenser tekan je, go. Lupa nak duduk, lupa nak bismillah, tiba-tiba dengar cucu berlari, wan, masa tu gak duduk. Boleh pun duduk, rupanya dia riak. Dia buat selama ni kerana manusia, bukan kerana Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ada suami kata, ustazah, saya kalau nak dapat layanan baik, kalau ada tetamu datang, barulah isi saya, kata bang, makan bang, awak nak yang mana? Depan orang. Saya kalau tak nak basuh pinggan, saya suka tetamu datang, saya tak payah basuh pinggan. Isi saya akan cakap, tinggal, tak payah basuh, nanti saya basuh depan orang. Kalau tak ada orang, pinggan siapa yang tak basuh ni? Padahal dalam rumah tu ada 2 orang je. Buat tanya pula pinggan siapa. Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, orang yang paling rapat denganku di mahsyar kelak, orang yang berakhlak mulia. Timbangan amal yang paling berat di timbangan mizan adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak ni satu benda khuluq. Akhlak semula jadi, tak dibuat-buat. Yang jaga di hadapan manusia, orang luar itu dibuat-buat. Yang sebenar akhlaknya di rumah, itu akhlak yang sebenar. Allahu Akbar. Kat luar jalan tunduk, lemah lembut. Kat rumah tak tahulah macam mana tunggalan gamnya dia. Allahu Akbar, subhanallah. Dekat luar senyum, sampai orang tanya, kau ni aku tengok senyum je. Aku memang dilahirkan penyenyum. Macam tu dia jawab. Senyum selalu. Kat rumah, dia buka pintu, Assalamualaikum bang, saya penat ni. Terus bagi warning kat suara. Penat ni saya bawa balik dia kuliah, awak duduk kat rumah. Lain lah, saya baru balik ni, jalan kaki jauh, panas. Dah bersesak-sesak, parking jauh, saya penat ni. Terus tunjuk muka yang masam. Sepanjang ni senyum je, manis lah. Lagi kalau suami orang, apa khabar Tuan Haji? Lagi dekat suami orang dia senyum tu, macam emoji mata sepek tu kan. Dengan suami tak bergerak pipi, senyum tu je. Awak nak minum ke? Tanya soalan. Padahal pahala yang paling besar, yang paling tinggi, apabila berwajah manis dengan suami, dengan ahli keluarga, dengan anak, dengan cucu. Allahu Akbar, subhanallah. Nantilah kita muhasabah sikit pasal tu.
Jadi tangan tu pun dah basah, bolehlah lepaskan. Ada yang tak lupa di perkataan tu kan. Okey, lepas ya tangan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Sekarang nak masuk serius ni. Tadi tak serius kan? Tak serius pun, harap-harap ia memberi ilmu, memberi kesedaran. Ada banyak perkara yang perlu kita ubah, insya-Allah kita lebih kuat untuk berubah. Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ilmu, supaya yang hadir dan juga yang mendengar di live, subhanallah. Tadi tu kan pengerusi majlis sebut, dia kata ramai ni ikut Ustazah Asma fan club tu kan. Itu bukan page saya, kenal siapa punya tu kan. Dan saya bersyukur, terima kasih sebab dia banyak membantu kerja dakwah. Ustazah Asma fan club, macam-macam fan club lah atas nama Ustazah Asma. Dan ia bukan daripada saya, dan bukan kami yang gigih buat video-video pendek, dan kami tak pernah buat pun video-video pendek tu. Dia ada kebaikan, ada juga keburukan. Bila terlampau pendek, ada orang salah faham. Dia dah dengar maki hamu berjemaah di bawah tu, nak macam mana? Kita pun tak boleh nak kawal. Tapi kalau dia orang amanah, dia orang bukan cari yang panas-panas saja. Ada orang suka yang panas-panas, kemudian video pendek jadi juta-juta, dia dapat untung lebih lah. Dan saya tak pernah minta royalti ke apa-apa. Boleh buat duit tu daripada video pendek tu, YouTube. Tak apa, itu rezeki masing-masing. Tapi saya harap semua pihak yang buatkan video pendek-pendek tu, mohon amanah, bukan buat kerana keuntungan, tapi buatlah kerana dakwah. Allahu Akbar. Jadi siapa yang belum ikut saya di FB rasmi saya, Ustazah Asma Harun, yang ada gambar saya dengan suami tu, yang tu cari sekarang, follow sekarang. Sebab bila tentu balik nanti buat, cari Ustazah Asma Harun tu, wajib tekan see first. Macam tu nanti kita akan cek sebelum keluar dah follow belum. AJK tolong buat tugas masing-masing. Okey, Ustazah Asma Harun, okey, tekan follow page tu, ada gambar pakai tudung purple tu kan. Ustazah Asma Harun, ASMA Harun. Itulah page rasmi saya. Kita aktif setiap hari pun. Saya cuba menulis sebab saya lebih betul. Betul. Saya betul. Ya, betul dan betul. Okey, subhanallah. Sekarang tengok yang betul ya. Yang betul-betul dekat depan ni. Jangan leka pula duduk belak. Okey, insya-Allah. Hadis yang pertama daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya akan baca laju sikit beberapa hadis ni sebab nak masuk tajuk kita, tazkiyatun nafsi. Siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, berarti dia telah menjalani suatu jalan-jalan menuju ke syurga. Nabi bersabda, macam mana tu? Anak tu menangis. Mana tak nampak anaknya? Oh, ada kat belakang, subhanallah. Tak apa, kita bagi masa untuk tenangkan. Dan sekiranya anak tak dapat juga tenang, kita bagi laluan pada ibu ni. Sebab mungkin kadang anak itu panas ke, ataupun dia nak berdukung. Siapa ada anak kecil 6 bulan lebih, 7 bulan, kita faham. Subhanallah. Supaya ibu tenang dan jemaah juga tenang. Subhanallah. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Saya nak sambung lagi. Sesungguhnya menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Kalau Allah buka hijab pandangan mata kita ni, kita akan lihat para malaikat melabuhkan sayapnya kerana sukacita, kerana cintanya kepada orang menuntut ilmu. Sambungan lagi, manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun untuk orang alim, untuk para penuntut ilmu, sehingga ikan yang ada di laut turut sama mendoakan. Allahu Akbar.
seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di laut, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Mendoakan apa? Memohon ampun baginya. Allahu Akbar, subhanallah. Seterusnya, hadis yang dibacakan, hadis yang ada 3 hadis Nabi SAW. Saya mohon maaf, boleh tak si ibu dukung anaknya? Mungkin boleh tenangkan anak di luar. Bila anak dah tenang, boleh masuk semula. Saya mohon maaf banyak-banyak ya. Saya harap ibu tak kecil hati untuk jemaah-jemaah kita yang lain juga, dan saya sendiri juga. Allahu Akbar. Saya sendiri selalu bawa anak juga pergi kuliah, dan kita cuba kita faham kan, kita dulu ada anak kecil juga. InsyaAllah, subhanallah. Jadi tolong bagi laluan ya. Nanti bila anak dah tenang, InsyaAllah boleh masuk semula. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang kedua, Nabi bersabda, man talabal ilma kana kafaratan lima mada. Hadis yang ketiga, man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, yang bermaksud hadis yang pertama, siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita tempuh perjalanan, iaitu jalan jihad menuntut ilmu. Di rumah kita ada anak kita yang setiap hari menempuh jalan jihad. Hari-hari mereka pergi ke sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ataupun anak kita belajar di universiti. Ingat, kamu setiap hari menempuh jalan jihad menuntut ilmu. Allahu Akbar. Sebab itu tolonglah bersabar wahai ibu sekalian. Tetap teguhlah berdoa untuk anak-anak kita yang sedang menempuh jalan jihad. Kalaulah anak kita meninggal dalam tempoh mereka menuntut ilmu, sama ada ke universiti ke, di pondok ke, di madrasah ke, mereka mati dalam keadaan mati syahid. Ini kelebihan orang yang menempuh jalan jihad. Apa maksud syahid? Syahid asal perkataan syahadah, lihat. Syahid dilihat ataupun disaksikan kematiannya, husnul khatimah. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimat, okey. Ya. Boleh. Okey, pengumuman kenderaan nombor plate WBB 8757, WEW 3011, WYH 9010. Jangan tengok ya siapa bangun. Boleh bangun sekarang, orang tak tengok, orang tak tengok. WBB 8757, WEW 3011, WYH 9010. Sila alihkan kenderaan anda. Ada menghalang sikit laluan. Okey. Kalau dia bangun pun buat-buat tak nampak. Sebenarnya kita faham sebab kita tak ada pilihan untuk parking. Bukan sengaja, waktu-waktu tertentu sahaja. Okey. Jadi ibu-ibu muslimat sekalian, kita minta sebenarnya dalam puasa tazkiyatun nafsi, menyucikan nafsu, menyucikan roh, memang tak boleh lari daripada. Sebab bila kita hadir ke majlis ilmu, sebenarnya kita sedang berjihad melawan hawa nafsu kita. Kalau ikutkan sedap berada di rumah lagi, senang-senang golek-golek tidur sambil main telefon, sambil buka Lazada, sambil buka Shopee, sambil tengok Facebook, duduk tunggu keputusan kabinet terkini, macam-macam lah gosip itu ini, jadi leka tu 2 jam 3 jam pun tak sedar tu. Tapi kita melawan jihad, melawan hawa nafsu, keinginan-keinginan lain, kita hadir ke majlis ilmu. Allahu Akbar. Ada orang dia memilih-milih, dia akan datang majlis ilmu bila dengar penceramah-penceramah yang selebriti contohnya, penceramah-penceramah tertentu, barulah dia hadir. Kita bimbang kalau budaya ini menjadi corak menuntut ilmu kita. Sebab antara ciri-ciri orang berada di jalan menuntut ilmu ialah mereka mengikuti kuliah
ataupun majlis ilmu secara rutin. Bukan memilih-milih yang mana dia berkenan ataupun tidak. Saya percaya surau ini sendiri ada kuliah rutin dia, yang kuliah berkitab. Mungkin ada hari tertentu baca kitab apa, hari ini baca kitab apa. Jadi untuk kita tergolong di kalangan orang yang berjihad di jalan ilmu, jangan pula kita salah faham. Ada orang salah faham, ustazah, untunglah anak-anak belajar universiti, anak belajar sekolah, mereka berjihad hari-hari di jalan ilmu. Makcik ni macam mana ustazah? Nak juga berjihad di jalan ilmu. Makcik nak kena masuk universiti ke macam mana? Apa-apa majlis ilmu, tetapi dihadiri dengan istiqamah. Selain daripada kuliah-kuliah yang begini, yang dibuat khas begini, yang dibuat kuliah perdana begini, setiap daripada kita kena ada kuliah berkitab, kuliah yang tetap. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Pergilah mana-mana yang terdekat, masjid ataupun surau, sekarang ni semua ada kuliah berkitab. Dan kena hadir dan janganlah milih-milih. Walaupun sekali hadir, sekali tu dia tidur, lebih baik daripada tidur di rumah. Ada orang kata, ustazah, saya tak faham lah ustaz tu cakap apa. Faham tak faham nombor 2. Sebab apa? Mungkin hari ni kita tak faham, mungkin selepas tu, lepas 2 minggu baru faham apa ustaz tu cakap pagi tu. Sel-sel otak lambat berhubung. Ataupun ada perkara yang berlaku, barulah membenarkan, baru faham. Oh, baru aku faham. Sebab kefahaman adalah kurniaan Allah. Ada orang, sebab itu Nabi kata, sampaikanlah. Mungkin yang terakhir itu lebih faham daripada orang yang terawal yang mendengarnya. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab asbab kita hadir ke majlis ilmu tu saja dah banyak kelebihan yang Allah beri. Darjat berbeza, diampunkan dosa, dinaikkan darjat dan sebagainya. Dan kelebihan faham itu kelebihan lain. Kelebihan dapat taufik, mampu membuat beramal dengan apa yang dengar, itu kelebihan yang lain pula. Allahu Akbar. Tapi kelebihan melangkah ke majlis ilmu, berada di majlis ilmu itu sendiri, kita dah dapat kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita meninggal dunia di mana-mana keadaan, insya-Allah kita semua dapat syahid, iaitu kematian husnul khatimah. Jadi untuk dapat jalan jihad ini, perlu ada kuliah yang tetap kita hadiri, sekurang-kurangnya insya-Allah seminggu sekali. Tak dapat ustazah seminggu sekali, saya sibuk now. Sibuk sangat, lebih daripada Perdana Menteri dia sibuk. Jadi janganlah sampai tak pergi kuliah berkala itu 2 minggu. Siapa pun kita yang mengajar ke, yang mendengar ke, mesti ada kelas berkitab insya-Allah. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, siapa yang mencari ilmu, yang demikian itu akan menghapuskan segala dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Siapa yang mencari ilmu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang ketiga, siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin untuknya rezekinya. Allah akan menjamin untuknya kecukupan rezekinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, ini dah terbukti. Saya pengalaman saya handle masalah rumah tangga dulu. Isteri mengadu masalah kewangan, suami mengadu sekian-sekian. Saya kata, tuan, cuba buat berapa perkara. Pertama, cuba solat berjemaah di masjid. Yang kedua, ini bagi anda solat. Yang kedua, cuba bawa ahli keluarga menuju ke majlis ilmu. Bawa semua ahli keluarga, semua. Berapa banyak ustazah? Seminggu sekali ke? 2 minggu sekali ke? Boleh buat daripada sekarang. Buat dengan secepat mungkin. Tak lama dia akan telefon balik, ustazah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kenapa? Saya tak tahu ustazah, tapi alhamdulillah rezeki cukup saja. Antaranya, subhanallah, yang pertama tanpa sedar, antara yang menyebabkan ketidakcukupan rezeki kita bukan sebab tak cukup jumlah rezeki yang Allah beri, tetapi kerana hati kita yang banyak nafsu. Nak beli tu, nak beli ni. Siapa yang berkawan dengan kaki shopping memang menyoping je saya. Dia akan terbeli benda yang dia tak perlu beli pun. Dan dia pandai kona hujah dengan suami, sampai suami ni percaya memang perlu sangat benda tu. Kalau tak boleh hidup. Bang, saya kan gini, gitu gini. Sebab itu saya perlukan nokza tu, bang. Macam-macam lah hujah dia datang.
Saya bukan mengata ni ya, bukan nak jatuhkan jualan Nozan, bagi contoh. Sebab saya lebih kurang samalah cerita tu. Bang, saya ni dah, ya Allah, kalau boleh saya nak banyak ngaji bang, nak banyak zikir bang. Tapi masa saya lebih banyak kat dapur bang. Tapi kalau ada Nozan tu masa daripada sejam boleh jimat 15 minit saja. Selebih tu saya target sehari 1 juzuk, tapi sebab masa banyak di dapur, macam-macam lah hujah tu kan. Tapi bila dapat beli Nozat, sama juga zikir tu, sama juga Al-Quran tu. Tapi suami tu kan dia tak sedar, dia sedar dimanipulate tu kan. Dia beli-beli, awak nak berapa? Siap berapa nak tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Benda tu menyebabkan hati kita bukan Nozat tu maksud saya. Kadang-kadang bila kita hadir majlis ilmu, dia telah mengurangkan kita kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa pun datanglah iklan-iklan, kita boleh tepis macam tu je. Tak apa, okey, tak nak, terima kasih, tak apa. Sebab kadang-kadang tu beli apa pun alat yang canggih kat dapur, akhirnya periuk yang sama juga dia guna. Kuali yang sama tu juga yang sedap, yang dah berkarat tu. Betul tak? Pisau macam mana hebat pun, tekan lepas pun jatuh sendiri, pisau yang sama juga, yang masa awal kahwin dulu tu jugalah. Allahu Akbar, subhanallah. Ini berkenaan dengan sifat qanaah, sifat cukup apa yang ada, satu nikmat yang begitu besar daripada segala nikmat mewah yang Allah beri. Ada sebuah keluarga yang datang majlis ilmu, dikata ustazah, terima kasih. Selama ini sebenarnya kami dah dapat nikmat, tapi kami tak syukuri, kami rasa tak cukup. Sebab kami suami isteri kerja keras sebab nak dapat target rumah yang kami nak. Kami kerja keras sebab target kami nak dapat kereta yang kami nak. Sampai kami hilang rasa nikmat kereta yang sedia ada, rumah yang sedia ada. Tapi lepas kami ikut berapa kuliah, berapa ceramah, kami suami isteri dah bahagia dengan apa yang ada. Allahu Akbar. Seorang isteri yang hadir majlis ilmu, bila dengar tentang keindahan syurga, bila dengar takutnya dihisap tentang apa yang ada, maka tak daripada tu kurang meminta-minta dari suami. Kalau tak habis-habis nak beli tudung. Allahu Akbar. Dia boleh cakap dengan suami, bang tak tahu nak pakai tudung mana. Suami pun pening. Padahal dia tengah belek tudung tu, tak tudung lah tudung. Sebab nafsu kita terlalu besar. Dan nafsu ini boleh dijinakkan di mana? Di majlis ilmu. Allahu Akbar. Dan ada juga suami kata, ustazah, alhamdulillah dapat rezeki yang tak disangka, perniagaan maju dan sebagainya. Walaupun biaya kecilan tapi maju. Allah sebut barang siapa yang menempuh, yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin baginya kecukupan rezeki. Dan ada yang terakhir yang saya nak bacakan, iaitu jangan malu hadir ke majlis ilmu. Hadis ini sangat menarik. Allahu Akbar. Sama-sama kita dengar insya-Allah. Daripada Abu Waqi' Al-Laythi rahimahullahu radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabatnya dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai Rasulullah. Okey, datang 3 orang. Kemudian 2 orang terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk lalu melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah ilmu, maka dia terus duduk di sana. Orang yang kedua pula hanya duduk di bahagian belakang majlis. Manakala orang yang ketiga, kerana dia melihat orang terlalu ramai, maka timbul rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka dia terus beredar ke tempat lain. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi, hadis yang sahih. Jarang dibacakan, tapi saya pernah dengar seorang guru baca dulu. Jadi saya nak ingatkan, perkara yang sama memang berlaku sampai hari ini. Perasan atau tidak, bila kita ada majlis ilmu, kita akan nampak ada tempat kosong kat depan. Selalu berlaku macam tu. Dan ada orang yang datang lambat, ada yang akan lalu-lalu dia duduk tempat kosong. Ada juga yang duduk di belakang, ada juga yang terus balik sebab dia nampak dah penuh. Jadi perhatikan. Lalu Nabi SAW bersabda, hendakkah aku beritahu kamu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Allahu Akbar.
Yang pertama, dia memang niat untuk mencari ilmu, dia bersungguh-sungguh. Walaupun dia datang lambat, tapi ada tempat untuknya dan tidur duduk. Walaupun dia malu orang nampak dia datang lambat, tapi dia lalu perlahan-lahan, dia terus duduk. Kalau majlis telah bermula, tak perlu bersalam orang kiri kanan orang lalu, tak perlu salam. Kadang tu dia dah lambat, dia salam semua orang tu. Dia pun duduk. Macam YB kan? Jadi kalau yang datang lambat boleh ambil tempat, tapi lalu dengan kerik-kerik. Maksudnya lalu tu dengan diam-diam, lepas tu duduk. Jaga adab bila majlis telah pun bermula. Jadi Nabi sebut yang pertama dia bersungguh-sungguh cari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua pula dia rasa malu ataupun dia kurang bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya, tidak memberinya ilmu yang banyak. Siapa yang kurang, Allah pun tahu kurang, dia duduk belakang sekali. Jangan kecil hati pula yang duduk belakang. Dan sebab itu, sebab tak muat, ini cerita lain. Kalau ada orang depan masih luas lagi, kosong lagi, tapi dia suka cari belakang, ini adab yang kurang baik dalam menuntut ilmu. Lagi-lagi kalau kuliah maghrib, kadang-kadang tu kita tengok, bila ustaz tu mula je, dia dah mula bangun cari tiang masing-masing. Dia cari dinding belakang. Kalau dari sudut adab dan akhlak, ia bukan adab dan akhlak yang baik. Kalau ikut hadis Nabi ni, dia malu-malu ataupun dia kurang bersungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah juga kurang memberinya ilmu. Saya ulang lagi sekali. Yang kedua pula dia rasa malu, yakni dia tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya, yakni Allah tidak memberinya ilmu yang banyak. Maksudnya akan ada beza orang yang duduk depan, duduk dekat, datang lebih awal berbanding orang duduk di belakang, ataupun dia sengaja memilih di tempat yang belakang, ilmunya takkan sama yang dapat dengan orang yang berada di hadapan. Adapun yang ketiga yang terus balik, maka dia terus berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan sebab penuh, kadang-kadang orang kita berpaling. Bila sampai, oh ustaz ni, dia pun balik. Ustaz ni ngantuk ni, dia pun balik. Siapa yang berpaling daripada Allah, maksudnya daripada majlis ilmu Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Jadi tiga golongan ini kita berusaha untuk menjadi golongan yang pertama. Tapi kalau kita datang dah penuh, sama saja yang belakang ataupun depan. Faham ya? Dah datang dah penuh, takkan nak bergaduh-gaduh pula dengan orang depan. Jadi selagi mana dia datang itu awal dan sebagainya, dia berusaha, maka Allah juga bersungguh-sungguh untuk berinya ilmu. Tapi kalau ada lagi kosong di hadapan dan dia memilih untuk di belakang, dia termasuk golongan yang kedua. Dan siapa yang memilih-milih pula langsung dia tak hadir, dia berpaling, dia pulang, maka Allah juga berpaling daripadanya. Na'udzubillahi min zalik. Tiga golongan ini maka kita perhatikan memang ada dalam kehidupan seharian. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan yang ketiga. Okey, baru nak masuk tajuk. Tajuk kita hari ini iaitu tazkiyatun nafs. Duduk tegak semua. Tarik nafas. Lepas. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang dekat live dia sambil tengok sambil makan kacang. Jadi dia boleh gerak-gerak. Kita kat dalam ni lengoh ni kan. Ada tangan tak semua? Angkat dua-dua tangan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang letakkan tangan pada bahu masing-masing. Bahu masing-masing. Urut diri sendiri. Biasa suruh orang lain urut kan? Urut diri sendiri dulu. Urut kaki kanan sambil cakap, ya Allah, aku sayang diriku. Akan ku jaga diriku baik-baik. Akan ku jaga. Kuat sikitlah suara tu. Akan ku jaga diriku dari kemurkaan. Aku pakai pakaian menutup aurat seluruh tubuh kecuali tapak tangan, depan belakang dan muka. Akan ku tutup juga kakiku, ya Allah. Ya Allah, aku sayang diriku. Sekarang pegang dua-dua pipi. Ya Allah,
comelnya diriku. Tengok ada yang gelak. Tolong akuilah. Aku pegang dua pipi, ya Allah. Comelnya ciptaanmu. Aku bersyukur Engkau ciptakanku begitu indah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau ciptakan aku sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak. Berikanlah aku kekuatan untuk menjadi wanita paling bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kalau tengok kat cermin tu, banyak kala bersyukur, jangan banyak kufur. Takut tengok cermin, kenapalah hidung aku kembang macam ni, kenapalah kulit aku gelap, kenapalah sekian-sekian. Allahu Akbar. Allah berikan kita seindah-indah ciptaan. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik, seindah-indah ciptaan. Jadi apa yang Allah beri, keadaan muka badan kita kadang tak puas hati dengan badan. Kenapalah aku keton, kenapalah aku tinggi sangat, kenapalah aku lebar macam ni kan. Lebar, dia salahkan orang pula, dia lupa tu kan. Allahu Akbar. Muka kita, suara kita, tangan kita, kaki, tubuh badan inilah yang mampu kita tampung ujian untuk jadi sebab masuk syurga Allah. Ada orang yang kita nampak seronoknya dapat muka macam Nilofa contohlah kan. Belum tentu kalau kita dapat muka macam tu kita mampu menanggung beban pujian manusia. Walaupun nampak seronok, tapi ramai yang kalah dengan ujub, kagum dengan diri sendiri. Riak, takabur, dia menanggung beban itu 50 tahun, 60 tahun dia memiliki wajah begitu. Bukan saya cakap Nilofa ni, bukan. Maksud saya, ada orang tidak mampu menanggung ujian pujian yang datangnya daripada wajah yang indah, tubuh badan yang indah, suami yang baik, anak yang menjadi. Orang duk puji, ya Allah macam manalah kau anak-anak semua menjadi baik-baik. Tengoklah siapa mak dia. Lalu dia sandarkan pada diri dia. Lalu dia pun, ya Allah, dia rasa ini adalah asbab doa. Saya, amalan saya setiap malam mesti tahajud, jangan tinggal. Akhirnya tanpa sedar dia menceritakan rahsia dia dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu apa yang Allah beri kepada kita saat ini, dari segi rupa ke, harta ke, suami ke, suami yang kita dapat itulah suami yang mampu menampung dan memberi jalan kita ke syurga. Sama ada baik ataupun buruk, itulah sebaik-baik suami yang Allah beri. Bukan sebaik-baik suami apabila suami kita sempurna, sebab manusia tak ada yang sempurna. Bukan sebaik-baik anak apabila anak itu mengikut apa yang kita nak, tidak. Tetapi mana anak itu berjaya membentuk kita menjadi ibu yang sabar, ibu yang redha, ibu yang sentiasa berdoa. Kalau anak semua okey, akhirnya kita kurang berdoa dengan Allah. Lalu anak itu menguji sabar kita, kita sentiasa menjadi ibu yang sabar. InsyaAllah sabarlah sampai mati, kita akan dipanggil masuk melalui pintu sabar, pintu syurga yang namanya pintu sabar. Allahu Akbar. Anak yang ada yang Allah kurniakan, itulah anak yang terbaik. Walaupun pada zahir anak itu banyak menyakiti hati kita, membuatkan kita malu kepada jiran-jiran, tapi itulah anak yang Allah beri, yang mampu kita tampung, yang mampu kita hadapi, membawa jalan kita ke syurga. Rumah kita, kereta kita, diri kita, inilah yang apa yang Allah beri, itulah yang terbaik. Sebab kalau ikut fikiran kita, kita nak begini, kita nak begini, nak begini, tapi Allah bukan beri apa yang kita nak. Allah beri apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu untuk sentiasa berada di jalan yang benar, yang kita selalu minta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus bukan mengikut pengetahuan Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, yang maha memiliki pengetahuan, yang maha bijak, yang maha cerdas. Allahu Akbar. InsyaAllah. Tadi kata nak masuk tajuk kan? Tajuk kita tazkiyatun nafsi, maksudnya penyucian jiwa. Jadi untuk mengetahui tentang penyucian jiwa ini, saya nak memulakan dengan
hidup kita, kita perlu tahu kekurangan diri. Kita lebih tahu kekurangan ataupun kelebihan diri masing-masing. Apa kelemahan diri kita? Kita pernah tak tanya suami kita, bang, apa kekurangan saya sebagai seorang isteri? Sanggup tak tanya soalan tu? Sanggup tanya? Sanggup tu dengan warning ke? Bang, apa kurang lagi saya? Oh, tanya soalan tu pun suami dah takut nak jawab. Apa kurang lagi saya ni, bang? Oh, tanya soalan. Ataupun tanya tu lembut, bang, saya bersedia insya-Allah. Kalau awak nak tegur saya apa-apa, awak tegur je. InsyaAllah saya tak akan menjawab, saya tak akan cakap apa-apa. Tapi awak kena ingat dia sambung tu ada syarat. Tapi awak kena ingat, bang, saya manusia biasa, saya mesti ada kekurangan. Oh, dia pandai buat ayat tu kan. Awak tengoklah tu, anak-anak sedang tidur tu, bang, siapa yang lahirkan mereka? Oh, suami daripada nak cakap terjadi cakap tu kan. Allahu Akbar. Sekali-sekala memang kena buat muhasabah diri. Dan orang yang paling dekatlah yang paling tahu tentang kekurangan diri kita. Bang, ada apa nak tegur saya? Awak nak tegur apa? Buat jadi rutin. Saya kadang-kadang buat dengan anak-anak, budak-budak tak bertapis. Tapi biasanya saya buat dengan anak-anak tanpa suami saya ada. Sebab kalau tak, suami tu tolong tepuk tangan. Telus. Okey, setiap minggu kadang 2 minggu dia orang tunggu-tunggu rupanya saat nak muhasabah. Subhanallah, ibu-ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Buat aktiviti begitu sebulan sekali ke? Tanya, okey, sekarang siapa nak tegur Umi? Ada apa tak nak tegur Umi? Berebut-rebut. Imran dulu. Imran nak cakap apa, Imran? Oh, kita dah lain macam tu kan. Hari tu kan, Umi kan, masa orang datang kan, sekian-sekian. Cerita tu 3 minggu lepas. Cerita 2 minggu lepas, dia simpan. Umi kan, masa tu, masa kawan-kawan Umi datang, Umi senyum je. Lepas je kawan-kawan Umi balik, Umi terus masam. Umi dengan kawan-kawan, Umi jaga muka Umi. Dengan anak-anak, Umi tak jaga. Kena tegur tu. Imran, masa tu Umi penat. Saya jawab, Umi penat. Jadi lepas kawan-kawan balik, Umi penat. Jadi Umi tak larat dah masa tu. Masa kawan-kawan Umi ada, Umi penat tak? Dia tanya. Umi penat juga, tapi takkan nak tunjuk muka masam depan kawan-kawan. Kenapa Umi tak boleh jaga depan Imran? Faham tak? Anak-anak mendidik kita. Nabi sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Anak saya menegur saya jaga air muka dengan orang luar walaupun dalam keadaan penat, tapi saya tak jaga air muka dengan anak-anak. Kita kadang-kadang dengan suami, kita tunjuk muka penat. Masa dalam kereta okey lagi, dengan radio senyum, bagi laluan orang senyum. Nampak je atap rumah terus penat. Bawa handbag macam bawa batu. Assalamualaikum bang. Tiba-tiba pula dengan suami. Sampai hati kita kepada keluarga kita, kita lepaskan rasa penat. Kita bagi suara yang tak larat. Sebab itu bila nak balik, sebenarnya kita kena tukar emosi kita. Ya Allah, Ya Qawi, berikan aku kekuatan. Ya Allah, berikan aku kecerdasan. Allah, Ya Rashid, yang maha cerdas, beri aku kecerdasan. Bila buka pintu Assalamualaikum, beri senyuman yang paling manis. Mudah-mudahan dengan itu anak kita tak sabar menunggu kita balik. Sekarang kita tak tahu anak cucu kita, suami kita berdebar kita balik. Dah balik dah, mak kau cepat sikit ke rumah. Ya Allah. Kita takut, perpulangan kita menakutkan, bukan dinanti-nantikan. Dia orang elok dengan bapak tenang, rumah bersepah, bapak tak bising. Bila mak buka pintu, dah ni kenapa apa jadi kat rumah ni? Allahu Akbar, subhanallah. Kita sentiasa diuji untuk memenuhi tuntutan hadis Nabi itu. Nabi sebut apa? Khairukum li ahli, yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan ahli keluarga.
Sebenarnya ada orang kata, ustazah, itu normal lah ustazah. Takkanlah kita nak senyum je semua. Takkan tak marah langsung. Memang boleh tegur, bukan kata tak boleh tegur. Tapi bayangkan kalau kita ini jadi orang yang disukai balik, anak-anak kita tak payah marah, dia akan kemas. Umi nak balik kejap lagi, jom kemas. Sebab Umi selalu tunjuk wajah yang gembira, mereka juga nak gembirakan hati Umi dia. Percayalah, anak-anak akan buat begitu. Jom-jom kita kemas. Kadang-kadang kita balik kata rumah kemas. Kita orang buat operasi, dah jangka dah Umi balik pukul berapa. Sebab bila ibu suka menggembirakan anak, anak juga akan suka menggembirakan hati ibunya ataupun hati ayahnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi tajuk saya ni, saya nak mula dengan mengetahui kekurangan diri. Ketahuilah sekiranya Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka akan diperlihatkannya kekurangan diri hamba tersebut. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka pasti dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut. Apabila dia mengetahuinya, berkemungkinan dia akan mengubati kekurangan tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak melihat akan hal ini, maka mereka lebih cenderung untuk melihat kesalahan orang lain. Siapakah yang mahu mengetahui kekurangan dirinya, hendaklah dia melalui 4 perkara. Siapa yang nak tahu kekurangan diri, kena melalui 4 perkara. Yang pertama, berhadapan dengan seorang guru yang mursyid, yang mampu melihat kekurangan dirinya dan mampu untuk mengubatinya, iaitu seorang guru yang alim dan zuhud akan membimbing muridnya daripada cinta dunia kepada cinta Allah dan akhirat. Kita perlu ada seorang guru dalam hidup kita. Manakala apabila kita memiliki guru, selepas itu kita perlu selalu suka bertanya. Jangan memilih-milih guru tu, guru ni. Mana-mana guru yang alim, yang mana kita jumpa, contohnya kita boleh menyantuninya, yang mana mungkin kita boleh jumpa di rumah dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa, contohnya kata, Ustaz, Syekh, sekian-sekian, boleh tak bagi apa-apa nasihat untuk kami sekeluarga? Boleh tak bagi teguran kepada saya, kepada suami? Ada orang memang suka menyantuni guru dan bertanya. Subhanallah, ada setengah guru, dia nasihat yang berbeza. Dia bukan bila orang datang jumpa nasihat sama belaka. Kerana itu ilham daripada Allah kepada guru-guru yang alim, guru-guru yang zuhud, subhanallah, yang mana mungkin diberi dikata ni banyakkan istighfar, yang ni pula diberi kata banyakkan selawat, yang ni pula banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian bila kita dapat apa-apalah zikir-zikir, maka kita beramal, mudah-mudahan dengan cara itu Allah memperlihatkan kekurangan, ataupun dia boleh tegur direct, wallahu alam. Yang kedua, tolong cari sahabat yang benar dan beragama, lalu dijadikan teman tersebut sebagai pengintip kekurangannya, agar dapat memberitahu apakah kekurangan yang ada pada dirinya. Allahu Akbar. Yang pertama, cari guru. Yang kedua, kita perlu cari sahabat yang boleh memberitahu kekurangan diri kita. Masa saya buat buku ni kan, Sahabat Dunia Akhirat, cuba buka sekarang buku ni. Bab yang pertama, muka surat 1. Kita akan berhenti pukul berapa ni kalau ikutkan? Pukul 11 ke 11.30? 2 jam lah saya kira, 9.30 sampai 11.30. Setengah jam je lagi, boleh tak? Boleh ya, insyaAllah. Cuba plastik tu semua buka. Muka surat pertama, bab yang pertama, iaitu sahabat dunia akhirat. Sahabat, jika ada sahabat dunia akhirat, jangan lepas kuat. Walau kadang ada tergudis hati, jika belum ada, berdoa dan carilah dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Mempunyai sahabat dunia akhirat adalah keperluan, adalah kewajipan, perlu bagi kita. Ada sahabat dunia dan akhirat, bukannya pilihan tetapi satu keperluan. Bila masa saya tulis ni, masa tu saya ditegur oleh seorang kawan rapat. Saya ditegur, saya nak terima sampai saya menangis-nangis. Sampai suami saya tegur, dah kenapa sampai bekak mata ni, sebab tak boleh terima teguran tu. Masa menangis tu, masa tu saya dalam keadaan ujian yang berat juga. Ujian hentaman, cacian macam tu lah. Kita terima ujian tu, kita rasa berat, kita cuba mengadu pada kawan ni kan.
Tiba-tiba kawan ni masa tu lah dia beri teguran demi teguran. Kita dah ingat kawan kita kita harap kawan kita sabarlah, kau berada di jalan Allah, insya-Allah kau ni. Kita kan nak macam bentuk-bentuk macam tu, nak kuatkan kita. Tiba-tiba kawan ni dia direct je, saya nak tegur awak beberapa perkara lah Asma. Dia pun tegur dalam keadaan kita tengah lemah tu kan. Masa tu lah dia beri pula peluru-peluru seterusnya. Lagi masa tu saya rasa berat. Tapi subhanallah, saya temui jawapan tu selepas itu. Benar nasihat kawan saya tu. Betul lah apa nasihat kawan tu. Masa dia beri nasihat tu, saya menjawabkan main lagi. Awak tak faham keadaan saya. Awak tolong di tempat saya. Cuba awak bayangkan, menjawab je kerja ni. Kawan tu pun kecil hati. Dia terdiam. Dia kata tak apalah Asma, saya tegur awak kerana saya sayangkan awak. Kalau tak terima, saya harap awak akan boleh terima selepas tu. Saya pun diam, dah tak bercakap. Esok lusa tu saya pun mesej balik. Terima kasih di atas teguran awak. Awak kawan saya, sahabat dunia akhirat. Allahu Akbar. Kita kalau nak jumpa kawan dunia senang. Kalau kita tanya soalan, tudung saya okey tak? Okey, terbaik. Okey dah ke? Sebab kita beri dia kuih kacang. Kuih apa? Kuih talam. Apa-apalah. Itu kawan dunia. Semua okey dah ke? Tapi kawan dunia akhirat, minta maaf lah saya nak tegur sikit. Tuduh awak memang okey, tapi belah tepi tu singkat. Contoh saja, bukan nak cakap siapa-siapa ni. Kita kadang perhatikan tudung kita dah labur depan, tapi singkat sebelah tepi. Bila angkat tangan nampak juga tu. Betul ke? Betul kan? Betul ke tak? Takut nak cakap benda ni. Kadang itu sebab fashion hari ini, dia ada buat belah depan saja. Tapi tepi tu kalau berjalan, orang bukan jumpa depan je, tepi pun ramai. Perhatikan tudung kita. Ada pula kawan tu bila tanya macam mana baju aku pakai. Okey, lawa lah kau pakai baju ni. Tapi baju tu sebenarnya mungkin melekat. Kain lekra sekarang tolong hati-hati ibu-ibu sekalian, terutamanya jubah. Banyak baju tu melekat, walaupun longgar bila berjalan nampak bentuk. Kawan yang baik dia akan tegur, minta maaf baju ni bila awak berjalan, awak berdiri okey, bila awak berjalan dia nampak bentuk. Kau ni asyik nampak aib orang je, aib kau tak nampak. Walaupun kena marah, dia sanggup merisikokan diri dia walaupun dia kena marah. Okey, announce lagi, kena bayar ni, announce ajak kelab kenapa. TAS 313, alihkan kenderaan TAS 313. Jadi cuba kita baca hadis yang pertama dalam buku yang pertama ni, dalam bab yang pertama ni, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis di dalam buku ini telah ditapis hadis yang sahih, yang bermaksud seseorang itu mengikut agama cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Sahabat ni orang yang rapat. Berkawan boleh berkawan dengan semua orang. Orang buat maksiat pun kita boleh berkawan. Orang non-muslim pun berkawan. Kawan boleh kawan semua orang. Tapi bila sahabat, tolong cari yang rapat ini. Nabi sendiri pesan tolong perhatikan siapa orang yang nak dijadikan sahabat, kerana seseorang itu akan terikut dengan cara hidup sahabatnya. Kalau berkawan dengan kaki jalan, memang asyik nak berjalan je. Minggu ni nak jalan mana? Bulan depan nak jalan mana? Yang bulan ni tak pergi lagi, dah rancang dah bulan depan nak pergi mana. Mengumpat memang kerjanya mengumpat. Kalau berkawan dengan kaki Al-Quran, insya-Allah banyak baca Al-Quran. Berkawan dengan kaki zikir, insya-Allah banyak zikir. Ada orang memula dia masuk grup zikir, lama-lama dah selalu orang pun ingat, dia pun left group. Saya nak nasihatkan, kalau kita dah masuk satu grup zikir, walaupun kita tak berzikir, walaupun orang selalu ingatkan, jangan left. Insya-Allah itulah sahabat dunia akhirat kita, yang selalu ingatkan kita tentang zikir, tentang baca Quran, ataupun ada grup kuliah. Walaupun ada mulut dalam tu laser sikit. Kadang orang left group bukan apa, sebab ada orang laser dalam tu. Dia sound direct. Ni nama-nama lama tak tanda, berzikir tak? Oh, tanda direct tu kan.
Makin hari makin dekat dengan nak mati, bukan makin muda. Ingatlah sikit. Oh, dia laser macam tu kan. Ada yang hati tisu memang senyap-senyap, pukul 2 malam dia pun left group. Betul tak? Masa orang tengah tidur, dia rasa orang tak tahu, padahal nama dia naik tu kan. Pagi besok orang akan tanya, siapa left tu, siapa left tu. Saya nak cakap, walaupun kecil hati macam mana pun, kadang memang ada orang memang mulut dia laser macam tu. Adalah peranan dia tu, adalah manfaat dia tu. Walaupun mungkin orang kecil hati dengan dia, mungkin dia dibesarkan begitu. Saya dalam bab ni kan, saya dah kalah. Masuk kalah tu, bahasa Terengganu kalah, masuk dah jadi ala biasa, tegal biasa. Masa saya handle masalah rumah tangga, dulu saya kerja perniagaan rumah tangga, maki hamun contohnya kan, dia maki suami dia depan saya, semua jenis binatang keluar. Saya tengok suami dia besar kecil suami dia, kesian dia. Lepas tu saya kata, puan, kenapa puan sampai macam ni sekali? Ustazah dah tengah marah. Kalau Ustazah marah, dia cakap saya. Saya kata, tak, saya tak maki macam puan. Saya tak akan cakap. Dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Dia jawab macam tu. Saya tak tipu, memang betul. Ni dalam rumah Allah ni. Saya tak nak sebut lah perkataan apa. Semua jenis binatang. Binatang yang dua beradik tu pun dia sebut lah kan. Betul. Yelah, saya tak nak sebut. Ya. Lepas tu saya kata, puan, duduk kat luar sekejap ya. Saya nak bercakap dengan suami kejap. Saya, encik, dah berapa lama macam ni? Ustazah dah kahwin 10 tahun, anak 4 orang. Macam ni lah selalu kena maki hamun. Sebelum kahwin, encik tak tahu ke perangai bakal isteri ni? Tahu Ustazah, memang dah kena maki pun sebelum nikah. Kita kan masa tak tahu, kalau tak tahu, kita akan pandang buruk pada isteri tu. Kita akan pandang teruk. Lepas tu suami kata, Ustazah, kenapa saya boleh bertahan? Isteri saya daripada kecil sampai besar memang dibesarkan dengan maki hamun. Saya balik rumah sekali-sekala, saya sedih tengok dia, mak dia dah tua duk maki dia lagi, duk panggil dia macam-macam lagi. Saya tahu isteri saya ni mental torture, trauma. Sebab tu bila dia marah, dia keluar semua. Tapi saya cuma nak macam mana supaya saya boleh ubah isteri saya ni. Saya tanya suami tu daripada pancik, encik jaga solat ke tak? Minta maaf Ustazah, saya mengaku terbetul, kadang semayang, kadang tak. Encik nak isteri encik hormat pada encik kan, tapi encik tak hormat pada Allah. Encik tak boleh tunduk hati isteri ni sebelum encik tunduk kepada Allah. Jadi saya minta encik jaga solat 5 waktu. Kalau boleh pergi ke masjid sekian-sekian. InsyaAllah Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh mengubah berhidayah kepada orang yang kamu cinta. Encik buat apa pada isteri, encik tak boleh ubah isteri. Tapi Allah boleh ubah isteri encik. Innallaha yahdi man yasha. Allah boleh memberi hidayah kepada siapa dia mahu. Sekarang encik nampak encik nak ubah isteri, sebenarnya encik kena berubah dulu. Dan lelaki ni betul-betul dia buat. Lepas 2 minggu ke sebulan saya tengok dia telefon, Ustazah, alhamdulillah banyak perubahan isteri saya. Perubahan yang sangat ketara. Yang sama ni saya dah minta air tawar apa tak macam-macam saya cuba. Betul, minta air tawar lembut hati isteri supaya tak memaki hamun lagi. Kesian tengok anak-anak kena maki. Dia tahu isteri dia sakit apa semua. Dia kata, alhamdulillah Ustazah, perubahan yang sangat ketara. Saya tanya, siapa yang berubah encik? Betul lah Ustazah, saya yang berubah. Bila dia berubah, makin dekat, makin taat, makin tunduk dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, Allah tundukkan hati isteri, Allah lembutkan isteri. Bila Allah mengubah manusia, benda yang mustahil, tidak ada mustahil bagi Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu bila Allah latih saya, sebelum saya jadi pendakwah sekarang, Allah tempatkan saya jadi perunding cara supaya saya ini lebih mudah bersangka baik dengan manusia. Bila saya jumpa kes suami yang pukul, sepak, terajang isteri sampai gugur, sampai sekian, saya panggil isteri ni, saya kata, puan kena pukul, sepak, terajang begini teruk. Saya tengok report doktor, sampai 3 kali gugur sebab suami pijat. Kena siram minyak pasu bakar, tapi tak dibakar, kena ugut, nak dibakar hidup-hidup. Kepala ditarik, kepala dulu turun tangga, kepala ditarik. Macam-macam, lebam sini, banyak report doktor. Bukan tak ada ilmu, bukan tak ada pendidikan, ada degree cikgu. Macam-macam kes. Saya tanya, puan, cikgu, saya menangis. Saya menangis sebab kes ni teruk sangat. Macam mana cikgu boleh bertahan? Ustazah, suami saya memang sederhana.
Suami saya memang saudara. Orang yang dibesarkan dengan kasih sayang, boleh ke pukul orang, saya nak tanya? Tak mampu pukul orang. Orang yang dibesarkan dengan sepak terajang, itu dia membesar, dia jadi nak sepak terajang sebab dia trauma. Sebab dia mental daripada kecil. Kalau hari ini kita jumpa seseorang kawan kita, siapa-siapalah dalam grup ke, tengok AJK Majid sendiri, ada yang lembut, ada yang serik, ada yang tak bertapik, ada yang tak heran apa orang kata. Asalkan orang dengar apa yang kata. Ada orang memang macam tu, aku tak makan lah, kena maki, aku tak kisah. Ada yang macam tu perangai dia kan. Dia jalan terus je. Kita kalau kena maki berhari-hari menangis, kenapa dia tanya. Tu orang Allah baru buka aib sikit. Kalau Allah buka semua aib kita, hari kita kena maki. Sebab itu kalau sekali ada orang umpat kita, orang maki kita, orang cakap buruk pada kita, syukur. Sebab itu sikit je Allah buka aib. Kalau Allah buka lebih, memang tak adalah orang pandang kita busuk sangat kita ni. Allahu Akbar. Jadi bila kita jumpa orang dengan kasar ni, kalau kita jumpa orang yang straight forward, dia pun dibesarkan dengan mak ayah dia straight forward je ni. Kalau kita jumpa ada orang suka mengungkit, sikit-sikit mengungkit, mungkin dia dibesarkan mengungkit. Ada orang kita jumpa suka memaafkan, mungkin dibesarkan memang mak ayah dia seorang yang pemaaf. Kita ada jumpa orang yang sangat pemurah, ibu ayah dia pemurah. Ada orang yang kita kenal kedekut sangat, dia mungkin dibesarkan dengan kedekut. Mungkin lepas ni kan ada tabung yang diedarkan, kita akan nampak. Bila buka bedua tu, dia pun duk belek. Biru, hijau, merah, orange. Kejap pegang biru, kejap pegang hijau, kejap pegang orange. Akhirnya dia pegang-pegang ambil biru juga. Dia tak ada lawan kedekut dia tu. Jangan tengoklah ya, tengok diri sendiri. Allahu Akbar. Sebab itu lepas ni kalau boleh, bersangka baik. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya siapa yang nak dapat husnul khatimah, banyakkan bersangka baik kepada manusia. Macam mana nak sangka baik? Kaedah tu, bila kita jumpa siapa-siapa yang menyakitkan hati kita, kita fikir kesian dia, mungkin dia dibesarkan begitu. Kesian dia, dia tinggikan suara. Hari tu saya dekat airport, ada seorang wanita ni, barang dia hilang. Dia punya tempik kepada yang jaga kaunter tu, daripada sini sampai hujung dengar. Suara dia memang tak payah guna speaker. Saya tengok sampai sini kata, dah lah dia tengok orang. Saya sebenarnya kagum. Sebab suara dia kuat tu, saya macam, ada lagi suara lebih kuat daripada aku.